Jangan orang pencen kalau masuk perkhidmatan bilik dijemput mahal. Pencen dapat dia punya gaji bulan-bulan dapat lagi. Tu betul kata mahal. Nisbah pula suami isteri pula lagi lama lagi antik. Dak benda tu lah. Kan? Tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melawak sikit-sikit badan. Okey, baik. Jadi ceritanya bagi yang nak ganti-gantilah. Cumanya saya kesian hak mana? Kesian hak yang istihabah ni. Yang tak sihat ni. Bila sebut istihabah tu tak mahu ada sebut kalau benda kata cerita lah, saya tak mahu ada cerita tu, tapi nak cakap istihabah. Bila sampai masa dah lah 2 minggu dah kan. 2 minggu dah orang kata main lah. Lepas tu pula tengok darah lagi tak cuci lagi, maka dah dikira istihabah. Bila istihabah pula nak puasa dengan keadaan darah turun banyak, badan letih, kerja pun nak kena kerja. Bagi hak yang tak ada suami tak apalah, bagi ada suami letih dengan suami-suami sekali. Kan? Bukan pasal apa? Pasalnya nak mengurus rumah dalam keadaan berpuasa satu benda yang berat sebenarnya. Kita nak urus rumah, nak puasa kena guna tenaga. Ya Allah, sabarnya manusia. Sebab tu Allah Ta'ala kata akan diberi pahala syurga kepada orang yang bersabar. Sebab ujian Allah Ta'ala kepada manusia tak sama. Kalau diberi dengan ujian yang macam tu tak apalah. Kadang-kadang duit banyak tapi jenis tu jadi dia. Kan? Hal lain tu senanglah, dalam tu je nak buat macam mana. Terimalah kita segala qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukum yang bertalian dengannya, serta menjelaskan pula faedah atau hikmatnya secara ringkas tetapi tegas dalam rangkaian perkataan yang sedikit yang lagi kemas. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sebab tu saya kata tadi, kalau pada saya lah setakat yang saya rasa, saya tak erti nak baca orang lain. Kalau kita berpuasa, bila Allah tak ada bagi sikit, orang kata advance, orang kata ada warak sikit, ada bagi sikit, ada sesuatu, yang tu kita nak kacau. Kita nak gila kat tu supaya apa? Supaya kita boleh bina kita punya iman. Kalau kita puasa, memanglah selagi kita berpuasa, kita berada dalam ibadat, betul tak? Daripada terbit fajar sampai terbenam mata, kita dalam ibadat. Tapi kalau semata-mata ibadat terah tu je kita buat, mayang dah, zikir dah, Quran dah, kerja dah, yang datang tidak. Jadi kalaulah sampai tahap dia jadi orang kita rugi balik. Pasal apa rugi? Sebab masa kita berjalan, setiap makhluk yang Allah telah jadikan di atas dunia ni, masa juga adalah makhluk yang terlibat dengan kita. Kita pertama pun terlibat dengan masa yang bergerak aja, masa bergeraklah umur kita. Sebab tu siapa yang tidak mengambil kesempatan, khususnya Ramadan yang berlalu tadi tu, dia tak buat cantik-cantik elok-elok, ya Allah, merasa rugi sangat. Pernahlah dulu zaman nakal-nakal dulu, belajar sekolah tahu pelajar Ramadan, tapi main dengan menyingkar malas ni ada juga, ada terganggu juga. Ya, esok nak raya tu dia duduk petang tengok, aku ni marah aku dalam Ramadan. Ada masa mengaji Quran, ada masa untuk tarawih semua. Tarawih tu alhamdulillah, tapi tang ngaji Quran dan zikir tu yang banyak terlepas. Tengok Quran, pada sekolah aku banyak ni. Buat ada sekolah dulu. Siap ada sekolah, bang tolong keluar Bibli barang. Dia jadi macam apa, kita macam tak bijak menguruskan masa, mendisplaykan diri. Yang tu yang rugi tu. Lah ni mudah-mudahan lah kita dapatlah sikit atau. Tapi bimbang juga saya. Apa yang bimbangnya? Takut termasuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi, yang mana Nabi SAW sebut amin, amin, amin. Tahu yang kita tahu kan? Apa maksud amin tu? Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Jibril doa kepada mereka yang keluar pada Ramadan tapi tidak dapat apa-apa pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat pelik tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu sebut amin? Amin, amin.
Dia kata, aku mengamalkan doa Jibril yang orang yang kena pada Ramadan apa pengampunan Allah Ta'ala dia tak dapat. Yang tu yang terasa mukjizat sangat. Kalau kita tengok kalimah Aid Al-Fitr, Aid tu kembali. Al-Fitr adalah fitrah semula jadi manusia. Fitrah semula jadi manusia adalah bersih daripada dosa. Maka kalaulah kita berjaya memohon kepada Allah untuk minta diampunkan dosa, dikurangkan dosa kita, dihakirkan dosa kita dalam Ramadan dapat, maka pada ketika itu kita keluar pada Ramadan akan ada satu perubahan yang nampak. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin mudah untuk buat kebajikan. Berasa ringan tangan dan lidah untuk menyebut ayat-ayat Al-Quran. Contohnya macam tu. Tanda-tanda tu ada walaupun tak ada sejak keluar, dosa hang diampun oleh Allah. Kita pun tak tahu tak, tapi kita sendiri faham aku ni terang mana. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan yang Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, inilah perkara yang Allah Ta'ala tuntut kepada hamba dia. Cari bagaimana nak dekat dengan Allah semaksimal mungkin. Pasal apa? Semua ibadat kita dalam Al-Quran sebut as-salata aqimis salata lidzikri, diri kalau salat untuk ingatkan aku. Kalau kita baca Quran taqarruban ila Allah, kerana untuk menghampirkan diri kepada Allah, semuanya kita nak menuju kepada Allah. Sebab apa tujuan kita buat dalam bab ibadat khususnya, semuanya menuju kepada Allah, mengharapkan Allah. Apa Allah Ta'ala nak bagi, insya-Allah dapat. Itu yang kita harapkan sangat. Itu yang dia katanya, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa penuh Ramadan, imanan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, wa ihtisaban mengharapkan apa? Pengampunan, jadi Allah Subhanahu Wa Taala diampunkan baginya dosa dia yang telah lalu. Jadi itulah yang kita nak cari dalam Ramadan. Dalam harian hidup kita cari makan biasa, semuanya sama. Kalau kita tak larat, buat takat mana larat, jangan tak buat apa langsung. Baik. Hak menega, boleh menega tak ada masalah. Jangan tarawih tak bila langsung. Hak majlis pak sini okey sebenarnya. Kan? Untuk bila salat Allahumma salli ala Muhammad. Salatut tarawih jami'at rahimakumullah. Betul meh. Dia tomeh tu tak lagi. Nasib baiklah jauh pada masjid. Kalau dekat dengan masjid dia macam kata kalau saya di Mesir tu kan, kedai ikan bakar. Kedai ikan bakar lebih laku daripada kedai ayam bakar. Dia pasang kefilosofen tu kalau aku nak ke jalan. Bila dia bakar ikan, keluar aja bau tu, ya Rabbi, hang tak kira bulan puasa, kira tak bulan tak puasa. Lintah je lapang. Pengen nak makan. Macam kalau kat masjid hijab Kedah tu apa? Cak petiau. Kalau cak petiau bukan semua orang minat cak petiau. Ada yang minat. Kalau kata lintah mai, dia punya angin tiup tu, subhanallah. Tu bagi hak minat lah. Tak apa. Nak cerita bagi macam itulah keadaan dia. Baik. Seterusnya kita baca lagi. Jadi puasa untuk mencapai darjat taqwa adalah hikmat atau faedah yang terkandung dalam ibadat puasa. Sebab menuju taqwa kepada Allah, banyak berlaku rahsia kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang isteri kita tak tahu, suami kita tak tahu. Kita zikir dia diam, baca Quran dia diam, tak abang hari ni saya dapat juzuk dah. Abang tak abang kan? Tak abang. Kita benda jenis amal sunnah, kita rahsia dengan Allah banyak. Sebab apa kita yakin yang menulis di kanan dan kiri kita adalah makhluk yang penuh amanah, yang diperintah oleh Allah Ta'ala yang maha bijaksana dan maha alim. Jika tak ada tulis pun dalam sepanjang Allah tetap ada. Itu saja dia buat, kita buat kerja kita. Sebab tu kalau kita rajin tanya macam tu, kita tak akan terasa kecil hati orang tak puji kita. Kita tak rasa kecil hati orang tak bagi penghargaan kepada kita punya ibadat kita. Tak rasa kecil hati tu. Kita buat kebajikan dia kan. Lagi dia nak biar Allah yang maha sentiasa maha melihat kita, tengok apa yang kita buat,
hak ni. Walaupun kecil, hak ni pun nak dapat esok walaupun orang tak nampak. Yang tu yang mahal tu. Baik. Takwa yang dijadikan maksud utama dari puasa adalah satu perkataan yang mudah disebut dan diingat, disebabkan amat sedikit hurufnya tetapi sangat banyak dan luas pengertiannya. Senang je nak sebut lah. Jadilah orang yang bertakwa. Ittaqullah. Senang sangat nak sebut, tetapi kehendak tuntutan takwa ni berat sangat kita nak buat. Luas sangat dia punya pengertiannya. Terbukti dari bermacam-macam pengertian dan tafsiran para ulama dari beberapa jurusan ilmu. Di antaranya menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan jiwa dari penyakit dan kerosakan akhlak akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Itu dia. Itu di antara orang kata hikmat puasa. Kita ulang balik. Di antaranya menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan jiwa dari penyakit dan kerosakan akhlak akibat nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Tujuan Allah Ta'ala bagi puasa salah satu sebabnya untuk apa? Untuk kawal nafsu. Bila nafsu elok, perangai baru elok. Contoh macam ni lah, kalau saya ni perut ni lapar sangat, daripada pagi tadi tak makan-makan, dia menyanyi lagu Hindustan ni tak hambat siapa datang. Cumanya tiba-tiba orang panggil pergi baca doa, jamu pula makan. Buat pula satu makanan yang kita rasa makanan ni sedap sangat. Ni nak cerita nak kontrol nafsu ni. Kalau ikut nafsu, pegang-pegang tu dia angkat pinggan letak di bibir. Ni contoh nak cerita lobo je nafsu ni. Tapi oleh kerana dalam tu ada sikit, kata ada sikit ilmu akhlak, ada iman sikit, tak apa, sabar, tahan. Sekejap yang boleh makan juga. Okey. Lagi la ilaha illallah. Hak yang tomeh bulat dapat kena bagi cukup. Lagi lapar aja dia. Asal nak baca 100 kali baca 33 aja. Tak apalah tu lawak aja. Jadi nak habaq bagi bila kita berpendapat makan, jagalah ada makan. Kontrol nafsu. Kalau kita tengok orang 3 hari tak makan macam mana? Dia lahap kan? Lahap dengan keadaan perangai cukup tak selamat tu. Tetapi kalaulah kita boleh buat macam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, minyak telan sikit. Ada ustaz yang kat Sungai Bakar tu dia ajak apa? Dia kata minyak kulub ustaz, telan. Minyak sikit, kulub ustaz. Lepas 3 kali buat tak apa, nak minum laju pun. Tu cara yang Nabi buat untuk minum. Makan macam tu juga, bukan boleh kan? Dengar. Duk. Habis gelas. Letak gelas nombor 1. Macam bisa buat pun. Budak-budak dulu sopong dengan saya pun. Ni cerita sama budak-budak tak nak gelak tengok. Ya. Gelas kedua standby lah. Mesti bajet ada lah. Tak apa. Saya syorkan Ramadan jangan minum air. Walaupun dah lepas Ramadan jangan minum air. Saja sekolah ada kasih. Dalam Ramadan baru ni, bila orang kata dia rumah tak minum air, dia masjid juga puasa tak minum air, balik rumah ayah ada berjemur air. Bila balik rumah ayah tu dia jemur air, orang kata sirat pun air, soya pun air, jangan tu kelima air. Allahu Akbar. Jadi nak pantang juga lah tak mau minum air. Bila bunyi gendangnya kena kurma ayak segelas. Ayak sirat apa? Sirat dah. Lepas tu waktunya segelas minum air ni tak rasa segelas. Tak rasa segelas, rasa tak cukup. Kata bahaya betul. Saya kalau yang masak segelas faham. Tak rasa dah. Bawa tak sebulan Ramadan baru hari tu minum air. Ya Rabbi, kalau 27 tu. Tengok ya orang kata aku punya patutlah orang kata minum air. Dia kata yang tu lagi untung boleh menambahkan jumlah air dalam badan, boleh minum air banyak. Dia tak tahu lagi yang tak duduk saja tak puas nak jadi imam suara-suara naik. Lepas tu kata mikir lagi, bukan salah mikir, salah orang makan tu.
Makan sikit-sikit sudah lah 50 sampai tak mau. Baik, okey, tak apa insya-Allah sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila tengok macam tu, nampaklah kalau kita beradab makan tu, kita makan dengan lahap, tu satu bentuk penzahiran nafsu kita yang kita tak kawal. Sebenarnya kalau kawal nafsu, benda yang masuk ke mulut masuk dah. Masuk, hang cedok sebulut masuk habis. Tapi kena hang cedok buat kalut macam yang kau kacau stick tu. Kan? Yang tu kalau dah ribuh kat mulut lagi, habis dengan kuah-kuah semua tu. Yang tu sebenarnya satu panggil akhlak yang tak baik dari sudut mata makan cara Islam. Tak ada adab yang tu. Sama aja jumlah akan masuk, malah yang makan gopoh gelajah tu akan datang mudarat. Tak tahulah, saya semua sepenuh pakai apa kongsi hak yang pengalaman saya. Bila dalam keadaan tu, dulu boleh duduk Rahman, tak ada. Bila kita suap makan tu, rasa nak belahak bagi dia belahak dulu. Tapi kalau rasa nak belahak, puluh lagi banyak, pakai tak tahu. Agak-agak apa jadi? Berasa nak belahak tapi hak luar lagi kita sumbat lagi jadi apa? Silat hari bulan yang kita jam. Dia nak tenang tu kan. Bila keluar hak dalam berlaku kosong, perut baru senang masuk. Dok, kita paksa masuk juga. Mula manik-manik orang tahu. Jangan buat begitu. Sebab tu tertib makan, adab makan, semuanya ada perkiraan untuk kesihatan. Bukan kosong tau. Baik. Seterusnya, penegasan ini berdasarkan kepada keadaan takwa. Keadaan takwa itu kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimasukkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara dari terjerumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah bererti takwa. Benda apa yang kita buat, kita tahan tak buat jahat, tahan tak buat maksiat, dan kita cenderung untuk melakukan kebaikan, itu adalah dipanggil takwa. Biasa tanda-tanda orang takwa ni banyak lah. Di antaranya kadang-kadang kita nampak dia tu alim. Orang alim ni kita tak nampak ilmu dia sebab tu dah dalam. Tapi bila dia bercakap, ilmu kita boleh tumpang. Tu dia. Yang keduanya, bila dia bercakap, dia amal. Orang ni boleh tumpang bentuk amal. Dia bercakap, dia buat, orang tengok macam ni ke? Subhanallah. Itulah cerita bagi tanda-tanda orang bertakwa. Makan dia kontrol, minumnya cukup, kemudian rehatnya cukup. Subhanallah, dia jadi manusia yang cukup seimbang. Dalam Al-Quran banyak tersebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertiannya, serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa dan anjuran untuk menjadi orang bertakwa, sebagaimana pada ayat yang diperintahkan puasa. Awal Baqarah kan ada ayat kan? Hudal lil muttaqin, ajak takwa lagi. Dalam puasa ajak takwa lagi. Hampir semua arahan-arahan Allah di hujungnya ada takwa. Bila sebut di hujungnya ada takwa, maknanya kita buat ibadat daripada peringkat awal, daripada tak tahu kepada tahu, belajar buat satu sampai peringkat tujuan yang tak apa. Bukannya tujuan buat untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk mencari redha Allah. Subhanallah. Allahu akbar. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Takwa seperti mana yang telah diterangkan pengertiannya, mengandungi makna memelihara atau pencegahan. Takwa tu makna memelihara atau pencegahan. Sekarang ni kalau orang tu dia jaga diri dia, dia tak pergi tempat maksiat, dia boleh tak dicegah diri dia buat maksiat? Kalau dia jaga, dia tahu tempat ni karaoke, tempat orang merapu, tempat orang menarak, tempat orang zina, dia tahan diri dia, dia jaga diri dia, dia pergi tak buat maksiat? Tak pergi. Okey? Bermakna keadaan ni, okey, pertama dia pelihara, yang keduanya berlaku pencegahan. Proses memelihara tu adalah dalam sama masa yang sama berlaku proses pencegahan. Baik. Cumanya itu dari segi perbuatan. Tapi kalau orang yang menderma atau bersedekah, dia bersedekah dari segi perbuatan, tapi hati perasaannya riak, itu jadi cerita lain dah. Riak kan maksiat. Dia tak sama.
Kalau macam tu sampai tak maqam taqwa? Tak sampai. Sebab matlamat dia bukan untuk Allah. Baik. Allahu Akbar. Menurut keterangan Al-Quran, takwa adalah untuk memelihara dari api neraka. Yes. Semua yang kita buat, kita adalah tujuannya nak selamat daripada dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pergi tak cukup tujuh itu. Lalu saya korang. Tak apa kita tu hormat majlis dulu tu pada tu. Baik. Memelihara dari api neraka. Takwa adalah sebagai bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan di akhirat. Betul. Kalau kita ikut tahlil dan perintah Allah, kita tak akan jadi bendahara biru. Sebab jaminan Islam, siapa yang ikut Islam dia akan selamat. Hak orang kita tak kacau, kita bagi lagi hak orang. Orang tak tergugat dengan apa yang kita ada kan. Macam kata hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat daripada lidah dan juga tangan dia. Maknanya sekarang ni, sebab tu kita tengok orang Islam duduk tak mana pun, mana-mana orang yang bukan Muslim tak tergugat apa. Sebab kita aman juga. Tapi kalau kita duduk dalam golongan non-Muslim, belum tentu lagi. Kan? Belum tentu lagi. Sebab contoh macam ni lah. Kita duduk dalam satu masyarakat, ada campur non-Muslim dengan Muslim. Baik. Yang saya nampak ketawa sangat, bila non-Muslim beli tanah sebelah rumah kita, apa yang akan kita terima? Kita beli tanah sebelah rumah dia, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau dia beli tanah sebelah rumah kita, nampak apa masalah yang biasa naik? Apa jadi? Biasa tengok tak biasa kan? So yang saya nampak bila lepas dia beli tanah, dia pernah ikat batal. Pagang. Seluas tanah dia selalu lah ikat batal. Last kali pagang depan, nak tengok rumah dia apa tak nampak dah. Nak tengok muka dia apa tak nampak dah. Dia sebut dengan bisnes dia aja. Tu kadang-kadang lah ada yang bagus. Tu nak cerita bagi. Kalau kita orang Islam pula, biasanya kita ada ra'i jiran walaupun dia bukan Islam. Itu hak jiran yang wajib kita tunaikan. Tak tunaikan berdosa. Tu kita Islam itu tu. Kan? Baik. Macam saya. Okey. Depan rumah saya non-Muslim sungguh tu yang gelap-gelap gitu. Pakai kedai basuh tu. Bila dah lama kawan, tahu dia punya. Mungkin tak nak dekat dia, saya tahu. Cuma ni bukan mungkin. Waktu susah dia cari kita, waktu dia senang dapat tak hai. Kita pun tak minta dia tolong. Tak, cuma dia nak abang bagi. Bila dia susah, dia minta tolong kita. Sebagai jiran kita tolong dekat mana yang kita boleh. Kalau nak kira ni semangat mata resis perkauman, jadi lain. Kita tahu benda apa dia buat tak elok kita tahu. Kita tahu, tapi itu bukan alasan untuk kita tak tunaikan hak dia. Jiran jaga elok. Baik, terus kita insya-Allah. Takwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan sesuatu urusan. Okey, biar macam pendek-pendek jadi tak apa. Berhati. Kan, saya yakin sangat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ayat wa may yattaqillah ni tak mana duduk pun tuan-tuan dan puan tak tinggal. Kan? Bagi mereka yang selalu amal lagi dah cukup berasa lapang dengan Allah. Tak berasa dunia ni masalah tu satu masalah. Masalah siapa yang tak semua orang ada masalah. Tapi jalan pelepas tu Allah Taala bagi ringan, mudah, lapang. Tu nak abang bagi. Takwa adalah sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Saya lah kalau dari sudut pengalaman belajar, saya tak bisa duduk sekolah dengan biasa. Ngaji sekolah Arab ada kecil kan. Sekolah bahasa tak apalah. Saya nak sampai mesti duduk kita dalam bidang tu. Ceritanya bila tahun yang saya tak jaga, dengan kata tak jaga warak lah. Kan? Tak jaga warak Quran, nak baca, main jemaah nak semayang. Kan?
Nak mangkit tahajud, mangkit tak mangkit sudah kan. Ada waktunya. Macam sangatlah. Saya punya result saya tak cantik. Tak elok. Keputusan Pak Syah tu tak elok. Sebab dia tak ada disiplin. Kalau ibadat tak disiplin, baca buku pun tak ada disiplin. Dia ikutan. Dia rasa nak baca, dia baca. Dia rasa nak ngapai, dia ngapai. Tapi bila mari tahun yang kita jaga, kadang-kadang dapat geng-geng kaki pergi warung. Masa saya pusat pasar, geng-geng tak dapat ramai dan geng-geng meja pondok. Yang kena pergi bersih tu. Dapat geng-geng tu, geng ni warung-warung belakang. Terkejut ayah saya. Saya balik rumah pakai serban pada Kelantan, tak pernah pakai pun. Tu masa jumpa dia warung tu. Daripada Kota Baru sampai Tanah Merah, duduk tabat cakap Arab tak berhenti. Bukan pasal duduk kat pusat pasar Arab, nak belajar pasal Arab, nak pergi cepat boleh buat gitu. Bukan nak riak tapi nak geyuk. Sama Saya cuba nak kuasai bahasa Arab selaju yang mungkin. Lepas 2 minggu duduk bahasa Arab, alhamdulillah boleh cakap Arab. Subhanallah masa jumpa orang Syarah cakap, jumpa orang cakap Arab, pasal ingat nak pergi berusaha tu pergi mudah. Tu je. Tak malu dah orang duduk belakang dia mungkin siapa cakap Arab tepat ni. Dengar kan? Tak malu dah tu. Tak tu cakap Arab tanya Melayu. Baik. Takwa adalah sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Ya, kita nama itu. Pasal apa? Bila kita bertakwa kepada Allah, kita mengurangkan untuk buat dosa. Dosa tak boleh nak lari. Cuma kita kurangkan, kita kontrol, jangan bagi terlalu layan banyak sangat. Baik. Kerana itu, maka amatlah tepat pemakaian perkataan itu untuk menunjukkan hikmat puasa. Seronok tengok kan. Anak dara kita nak terana kita tak nampak merapu. Kalau tidak kan, tengok tepi sungai, lagi tengah malam lagi merapu. Cuba tengok kan, bangku yang diletak di tepi sungai tu, belah biarak lah, belah kena kedak, tak baik kan? Bangku tu didindung dengan dinding. Mana? Yang tu hebatnya orang petang. Masalah dia boleh nyorok. Hak yang duk bagi-bagi tak apalah, duk cakap tak bagus lah ni. Kan? Tang tu lah tempat nak buat dosa, tang tu tempat buat pahala. Kalau suami isteri duduk tentu makan ni syok, okeylah boleh lah pahala kan. Tapi hak yang jenis yang kata nak cari dosa ni tempat tu juga. Tapi dia pernah disuarakan supaya jangan buat dinding macam tu. Kan? Tak nampak apa orang buat belakang tak nampak. Tapi sekali dapat boleh lah. Tak apalah. Baik. Jadi nak cerita bagi hikmat puasa menuju takwa untuk dekatkan diri kepada Allah. Itulah matlamat puasa. Baik. Kalau tidak ada langsung benda tu dalam hati kita, puasa-puasa macam seolah puasa Ramadan tu macam tak ada kesan. Macam tak ada kesan. Nak cakap benda yang sensitif macam ni, bukan siapa. Kadang-kadang terasa malu kepada orang kata suasana pendengar yang orang kata ahli vaksin ni. Tuan-tuan boleh buat isi Ramadan lebih hebat daripada apa yang saya isi. Tu cakap ilmu, kongsi dengan orang tu banyak, tapi tak nak buat tu. Sebab tu saya ucap tanya, siapa boleh puasa sunat, siapa boleh khatam Quran, siapa boleh zikir banyak. Ya Allah, agaklah itu hadiah daripada Allah. Minta lagi supaya yang tu boleh istiqamah. Istiqamah sampai bila-bila. Sebab Ramadan adalah madrasah, tempat latihan sahaja, bukan untuk duduk dan tinggal. Sikit lagi. Takwa hasil dari puasa dan amal yang lain adalah satu darjat. Saya ulang balik. Takwa hasil dari puasa dan amal-amal yang lain adalah satu darjat dan maqam yang paling mulia dan tinggi dalam pandangan Islam. Menurut pengajaran Al-Quran, ukuran kemuliaan pribadi seseorang tidak disebabkan keturunannya atau kebangsaannya, kepandaiannya, kekayaannya, kedudukannya, gelarannya dan sebagainya, tetapi ukuran itu terletak pada takwa. Kita tengoklah yang Quran mana pun, Allah Ta'ala ciptakan manusia, lelaki dan perempuan. Dan Allah Ta'ala sebut, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu
syu'uban, berbagai-bagai bahasa dan berbuat-buat. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenali. Dengan kata lain, tidak ada satu ayat Quran pun setakat yang dalam pengetahuan saya ajak kepada perkauman. Tak ada. Kan? Nabi pun ajak macam tu. Nak ikut perkaumannya, Nabi dia sayang orang Arab, orang lain pakai tak payah lah. Kan? Sebab Nabi bahasa Arab. Hidupkan kebahasaan kita. Contoh, tapi tak pernah daripada Nabi kita dengar dia cerita tentang semangat kebangsaan Arab. Tak. Apa yang keluar pada Nabi? Suruh jaga iman, jaga Islam. Jaga iman, jaga Islam. Berjuang juga atas nama Islam. Yang tu jalan pada selamat. Sebab itulah saya terdengar satu rakaman video daripada Allahyarham Tok Bani Aziz. Tak lama dah tajuk video tu terbuka. Bila buka tengok dah boleh tengok rindu pada Tuan Guru. Tengok. Dia cerita sejarah dia belajar di pondok ni. Lepas tu ada Tuan Guru yang belajar daripada India, orang India mai ke Malaysia, ke Kelantan, ngajak di pondok tu, nak balik ajak dia pergi ngaji di India. Bila balik pergi ngaji di India, dia ngaji sana, dia ngaji kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Di antara orang kata apa, kesimpulan yang saya boleh buat, apabila Tuan Aziz kata peliknya Imam Bukhari duduk di mana? Negara akan di mana? Imam Bukhari duduk di Rusia, Bukhara tu Rusia. Sebenarnya bila Islam terluas di Rusia tu, ya, ulama ramai, ulama hadis ramai, orang alim ramai. Dia kata penyakit dia satu je. Ulama yang ada ketika itu ramai yang tak ambil tahu hal politik tinggal langsung, yang menyebabkan malu pada kita tempat negeri imam orang alim jadi negara komunis, sepatutnya jadi negara Islam. Tak ambil tahu langsung. Tak apalah, kita jaga ibadat kita sudah. Dia kata itu punca yang menyebabkan Rusia jadi negara komunis. Dan Rusia jadi negara lain berjangkit dengan Cina pula. Kita tengok bagaimana kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas yang pergi ke Cina. Subhanallah. Islam mudah diterima oleh rakyat Cina. Berapa ribu tahun dah pergi, berkembang, jumlah lebih ramai pada Malaysia, dan ramai orang Islam di Cina berbeza, dia lebih baik daripada kita Malaysia. Ini dari segi keadaan yang berlaku. Maknanya cerita dia, bila kita amalkan Islam itu dia subhanallah, tapi nak macam mana kan dah majoriti itu komunis, tak boleh nak buat apa dah. Tetapi bila perkembangan tu, kita ambil tahu sejarahnya macam tu. Yang masalahnya sekarang ni, bila guru agama cakap cerita tentang keadaan politik semasa, maka terus dicop jadi bawa politik. Jadi sebenarnya setiap kesalahan yang berlaku di kalangan pimpinan dan masyarakat wajib ditegur dalam bentuk yang sesuai. Faham tak saya? Setiap benda yang berlaku dalam kepimpinan ataupun masyarakat wajib ditegur dengan cara yang sesuai. Itu terpulang kepada masing-masing nak tegur macam mana. Maksud saya, kalaulah sekarang ni ada setengah orang faham sampai dia sebut ni cerita penyelewengan, cerita ni tak boleh sentuh langsung, dia pun bukan yang maksum. Boleh cerita, kita dah bincang dah bab-bab harus dah wajib 4 dulu dan Raja Soleh itu cerita. Dan sampai saya dapat yang saya cerita kat pejabat agama di bahagian selain, disuruh kempen kepada dalam kuliah-kuliah cerita hikmah kebaikan hudud Allah dalam Al-Quran. Bagi orang yang tak faham, dia akan cerita ustaz ni kempen politik. Itu masalah kan? Jadi pada saya kata masa 10 minit lagi, mungkin saya tak akan habis panjang dia. Nah, tadi kasih sikit dah no. Okey, baik, insya-Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, takwa hasil dari puasa dan amal-amal itu kita baca tadi. Okey, ukuran kemuliaan pribadi sama lah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan duit banyak, bukan pangkat besar dah. Sebab itulah dilayan orang. Siapa yang dalamnya ada iman dan ketakwaan, dia akan menilai manusia dengan iman dan takwa. Kalau siapa yang dalam dia kaya dengan harta, dia akan menilai orang dengan harta. Dia ni banyak pada aku ni boleh buat kawan. Dia ni
dia ni serempeh kan, tuan-tuan. Dia nilai orang nak sudut mata benda yang dia nak layan orang bukan atas dasar saudara Islam, dia layan orang atas material. Dia ni patut dia dekat ni lah. Faham tak? Macam dulu Ustaz Suri dah sebut dong. Mai kenuri tengok-tengok berhenti dengan mesej mata belalang. Kan? Oh, tu rumah terapa well. Kan? Sambut sembang ada. Hak miskin mai kayu gerek. Kan? Basikal pun tak ada enjin, ada bateri lah. Itu tak kena pakai lesen. Yang tu bukan orang miskin tu. Nak serta bagi. Kita tak mau berlaku kasta dalam Islam. Dari Islam tak ada kasta. Kita nak macam tu. Sama aja. Allahu Akbar. Okey. Sama sikit lagi. Demikianlah. Maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulianya orang yang berpuasa kerana hikmahnya untuk takwa. Orang yang berpuasa kerana takwa, nak cari takwa, hebat jadinya. Sebab dalam Ramadan tidak ada banyak gangguan, dah kena ikat habis, tinggal hang dengan Allah dia lagi. Baik, setinggi-tinggi makam di sisi Allah, tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah. Kerana semata-mata puasa dan berlapar sahaja belumlah tercapainya makam itu. Kerana demikian murahlah nilai takwa. Dan kita kalau nak cari takwa takkan dapat dengan dahaga, tak sampai. Sebab tu puasa orang yang soleh bukan setakat puasa dia lapar dan dahaga, tapi anggota dia punya panca indera yang semuanya dia berpuasa mata-mata untuk taatkan Allahu Akbar. Itu dia. Hatinya berpuasa ingat selain daripada Allah, hanya Allah saja yang tu yang kita tak mampu nak buat. Tinggi sangat makam tu tinggi sangat untuk kita. Kalau boleh jaga anggota ni pun, jaga anggota buat benda haram, ajak anggota buat perkara kebaikan, buat kebajikan. Yang tu pun padanlah untuk tahap kita ni. Kita habiskan sikit lagi. Puasa bukanlah semata-mata lapar, sedang nafsu masih tidak puas dan budi pekerti masih lagi buat. Tetapi puasa adalah berlapar untuk mendidik pribadi menjadi orang yang patuh lagi berbudi serta bertimbang rasa, berusaha melipat gandakan usaha mengingati kebesaran Allah dengan melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan, sama ada dengan hati, perkataan atau perbuatan. Kalau tidak demikian, maka puasa adalah semata-mata lapar dan dahaga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yara qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan lakukannya, maka tidaklah ada hajat bagi Allah pada makanannya dan minumnya yang ia tinggalkannya. Maknanya sekarang ni Allah tak pandang pun hak kita tinggal makan minum, kita puasa pun takat lapar dahaga. Allah tak pandang pun kita hanya puasa kerana lapar dan dahaga. Dia tengok macam mana Allah Ta'ala nak beritahu. Sebab kalau kita kembali kepada pengertian puasa, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu dia. Baik, daripada situ kita dapat faham bahawasanya ada satu ekstra, tu terah. Kalau kita baca di dalam sunat-sunat dan makruh, sunat meninggalkan perkara-perkara yang seronok seperti mencium minyak wangi. Jadi makruh. Rasa makanan dengan lidah jadi makruh. Kalau dia sehari dia masak 30 talam untuk nega, 30 kali rasa nak masak, kita masih kata masak kan, terpedas kan. Itu saya kata, bukan tu anda kata. Baik, jadi nak abang bagi di sini banyak lagi. Di antara perkara-perkara yang menyeronokkan, dengar lagu seronok-seronok juga tidak digalakkan dalam Ramadan. Kalau ikut banyak benda yang kita boleh buat di luar, dalam Ramadan elok kita tinggal, dapat sunat lagi. Itu di antara yang puasa. Puasa sebulan baca sehari habis dah 2 jam je.
bulan puasa. Cuma yang bila habis puasa kita nak buat apa pula? Habis puasa nak buat apa? Raya dah. Ada orang tak mau raya? Oh. Semua nak raya. Tak apa, kita ambil sikit waktu, kita cerita bab raya. Siapa dapat SMS video yang kita tak ada ziarah kubur pada hari raya? Ada siapa dapat? Dapat? Ramai tak dapat? Tak apa. Kalau Masjid Al-Ridwan Pusat Bandar, mungkin dah Ustaz Nijah cerita dah. Tapi Abang Ibu ni mungkin tak ada cerita lagi kot. Ada rasa tahu belum? Tak ada. Sebab tu saya tak tutup Apple tadi tu. Sebab senang nak buka tengok. Ni buka tak orang. Jadi nak cerita bagi, bila video tu sampai kat saya, bila tengok, awalnya ada raya semua tu cantiknya. Last kali bila mari ayatnya kata, dia kata jangan pergi ziarah kubur pada hari raya. Bangsa pelik sangat kau aku ni. Bila ziarah kubur raya. Biasa tak kita ziarah kubur raya? Biasa kan? Hari lebih lah. Ada orang yang rajin, ada satu hamba Allah rajin. Ni saya nampak tiap-tiap minggu pagi Jumaat dia ada kat kubur Masjid Farid Tengah. Tak mau habaq dah sebelah tapi ada. Okey, baik. Kemudian pula dia cerita macam tu yang menyebabkan saya rasa terpanggil untuk ketengahkan benda ni kepada kawan-kawan. Sebab yang tanya ni orang biasa. Macam bukan Ustaz kan? Dia tanya mohon pencerahan. Bila mohon pencerahan tu, tak apalah, saya kata bagi ruang saya sikit untuk nak cari. Dia cakap budaya ziarah kubur pada raya ni adalah budaya Yahudi dan Nasrani. Bila dia sebut yang dengan macam tu, saya merasa pelik. Tapi ayat-ayat yang hadis yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu tu saya cari. Saya cari-cari dalam kamus hadis. Saya dapat dalam 2 kitab. Pertama dalam kitab Sunan Abi Daud, dalam kitab Syarah dia Aunul Ma'bud. Satu lagi dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Cari dalam Musnad Ibn Hanbal hadis tu ada, tapi syarahnya tak dapat. Saya tak berani nak komen pasal selagi tak ada syarah saya takkan cerita kongsi ke orang. Okey, buka dalam Aunul Ma'bud dapat syarah dia, tetapi sukar untuk difahami bahasa dia. Yang diceritakan pandangan Ibn Taymiyah dengan Ibn Hazmin. Tak apa, saya kongsi dengan Ustaz Rijal. Saya kata dah, tolong tengok Ustaz syarah kitab ni. Kita nak bagi jawapan kepada saudara kita yang tanya masalah ziarah kubur ni betul ke? Dia tanya, tak boleh. Baik, saya pun ambil hadis tu, hantar kat Ustaz Rijal. Ustaz Rijal terus cari pula. Bila Ustaz Rijal terus cari, dapat, dia hantar main kat saya. Alhamdulillah, dapat saya kongsi dengan orang. Okey, hukumnya apa? Tak apa, teka dulu tak? Okey, baik. Hadisnya berbunyi macam ni. Bila dah dapat tu tak sabar nak cerita. Boleh kan? Boleh. Dia kata loceng bunyi dah. Baik. Wa anhu radhiyallahu anhu. Ni Abi Hurairah nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Bila baca hadis ni, kita terjemah dulu makna dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu jadikan kuburku aidan. Aidan ni kalau terjemah ke Melayu, orang tak kerti Arab pandai. Aid, apa dah? Aid tu maksudnya apa? Dalam bahasa Melayu. Raya lah, kan? Raya. Bila raya tu, kawan kita ni dia terus terjemah. Jangan jadi kuburkan aku tempat ziarah pada hari raya. Kerana itu amalan Yahudi dan Nasrani. Tak apa lah. Bila dapat masa Dajjal bincang, tengok, rupanya dia ada 3 pandangan berkenaan ziarah kubur ini. Dia tak sebut pun hari raya adalah syarah hadis.
Jadi izinkan saya buka ni. Ni ada kakak ni banyak sangat baca ringkas. Baca ringkas. Bila kita baca ringkas, insya-Allah di antaranya pandangan yang pertama, dia kata jangan jadikan kubur aku ni sebagai raya. Maksudnya pi pada hari raya tu, kan? Atau bukan raya, senang kata raya lah, kan? Pasal dekat dengan raya tu. Sebenarnya cerita ni bentuk perayaan yang dibuat di kubur Nabi tu. Tu maksudnya. Bentuk perayaan tu. Itu maksudnya. Jadi bila pi yang kita kubur, kan? Maksud yang pertama ni dia kata pi kubur aku berhimpun ramai-ramai hampa buat program raya pesta atas kubur aku. Macam tu yang tak boleh. Ni daripada mana? Daripada syarahnya kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin dalam bab kelebihan berselawat ke atas Nabi. Itu. Bila kita baca pada pertama, oh betul ke? Dia kata jangan pi buat benda makan, jangan menari, jangan joget, jangan campur lagi buat dalam bentuk seronok-seronok. Yang tu yang tak boleh. Kalau kita ditakdirkan hak mati itu pada hari raya, nak buat ke mana? Yang syoknya pi tanam kubur orang mati tu, duk tentu adik-adik lain tak pergi kubur dah. Kan kita kan jiran-jiran kita yang kita tahu kan. Kadang-kadang nak ziarah kubur tawan, ziarah kubur ayah kamu kan. Kuih nak pergi kubur ziarah siapa? Tak boleh tu dia kan dia raya ni. Kubur tak kubur ni sudah. Bukan macam tu. Dah. Dia kata jangan buat perayaan macam tu. Okey. Seronok-seronok pesta di atas kubur Nabi. Saya terlintas pula. Terlintas dalam kepala saya. Apa yang terlintasnya? Kalau begitu orang Madinah semayang raya dalam masjid Nabi, tak boleh ziarah lah kubur Nabi raya. Lepas mayang kita bakat balik lah. Kan? Kerajaan Saudi tak pernah letak kayak rentang, bentiang rentang. Hak yang ada putih merah tu. Tak ada tulis notis hari raya tak boleh ziarah makan Nabi. Hak yang di Saudi bagus daripada Malaysia. Nak bang bagi tahu bang kita. Jadi bila tengok macam tu, itu orang yang pertama, kan? Pernah tak dengar kata kalau siapa raya sana boleh tak boleh ziarah kubur Nabi raya? Tak ada ah. Tak biasa dia benda tu. Okey, itu satu. Huraian yang kedua, okey. Jangan terlalu kerap menziarahi makam Nabi sehingga hilang kehormatan. Sehingga kehormatan dan adab ziarah Nabi. Biasa kita pergi ziarah, kita tafakur, kan? Tafakur, kemudian kita berada belakang ada kiblat kita doa. Ni pergi ziarah tu jadi macam ziarah ayah adik-adik biasa sengat-sengat minta pada. Pergi di depan dah. Kerap pergi kerap. Kalau kata semayang tiap-tiap waktu dia pergi, tapi sudah tidak jaga adab ziarah yang tu tak boleh. Sudah jadi yang letak adat kebiasaan yang tak elok. Sebab ziarah yang meninggalkan adab ziarah. Dan pandangan yang ketiga cerita apa? Jangan ziarah hanya pada hari raya sahaja.